حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah kita dapat jumpa setelah dicutikan kita ni 3 dekat 4 bulan. Hari ini kita jumpa balik. Allah Ta'ala mengizinkan kelas ini untuk berterusan. Maka marilah kita mengikuti sebagaimana watak-watak orang-orang yang soleh, hati-hati mereka yang sangat baik, dekat dengan Allah. Apabila mereka mendapat nikmat dan dapat duduk belajar, ini adalah nikmat yang besar. Marilah kita merasakan kesyukuran kepada Allah, kerana dialah yang mengizinkan kita untuk berkumpul balik dan kita dapat belajar ilmu yang kalau kita tak belajar, kita berdosa. Itu nama dia ilmu fardu ain. Jadi diizinkan kita untuk melaksanakan kewajipan kita belajar ilmu fardu ain. Inilah nikmat yang besar, ini perlu kita syukuri. Okey, sambung bab fiqh ni, kita sambung muka surat 5. Betul? Istinja. Kenapa kena belajar istinja ni? Ni nak tulis sikit. Dah lama tak tulis ni, kekok nak tulis ni. Pen dalam beg ni pun semua dah kering dah. Okey, macam mana yang dulu saya pernah cakap. Ingat benda ni? Ini signboard yang kita selalu tengok no entry ni. Ini kalau kita nak masuk pada amalan, contohnya amalan solat. Contohnya amalan solat lah. Kita nak berdiri solat. Ada 2 benda yang saya cakap dulu. Satu, tak boleh bawa hadas. Dan lagi satu, tak boleh bawa najis. Kalau bawa ni, tak sah lah. Sebab tu tak boleh bawa, no entry, tak boleh masuk. Tak boleh masuk, dekat badan kita tak boleh ada. Tak boleh kita berhadas, tak boleh kita bernajis. Kalau ada salah satu ni, maka solat ini tidak diterima. Dinamakan tak sah. Dan kita tahu ni perkataan ni. Suci daripada hadas, suci daripada najis. Ni 2 ni. Ini apa ni? Dipanggil apa? Ni PKP ni lupa lah, kan? Tak PKP pun lupa. Kalau PKP lagi dah lupa. Apa ni? Dipanggil apa ni? Apa benda? Ni statement apa ni? Suci daripada hadas, suci daripada najis. Ni apa ni? Apa ni? Dia apa benda ni? Dalam solat dipanggil apa? Ingat tak? Tak ingat? Tak ingat ke malu cakap? Ingat tak ni? Syarat. Sah. Sah solat. Ni syarat solat. Dan solat ada berapa? 8. Islam berakal. Suci daripada hadas, suci daripada najis. Ini salah satu 2 ni adalah salah satu daripada syarat solat. Adab kiblat, tutup aurat, mengetahui akan rukun dan kaifiat solat, masuk waktu 8. Ada kitab kata 9, tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan. Ada kitab kata 9, ada kitab kata 8. Jadi ini adalah syarat sah solat. Bila ni syarat sah solat, kita kena belajar apa benda ni supaya jangan bawa masuk dalam sembahyang. Kita kena belajar apa benda ni supaya jangan bawa masuk dalam sembahyang. Samalah nak buat haji pun kena belajar najis juga, gitulah. Sebab kalau kita tawaf ada najis, tak sah juga tawaf tu, maka tak sah haji, tak sah umrah semua.
Jadi sebab tu nak kena belajar benda ni dan apa maksud benda ni, apa maksud suci, apa maksud ni, apa maksud ni. Okey. Boleh faham ni? Nak tengah lagi ke depan ni. Dia bila lepas PKP ni, bila kita ngajar balik kat surau, kat pejabat, orang tengok muka kita macam 2 tahun tak belajar tau. Tengok Iran, apa dia cakap ni? Macam itulah dia punya bayangan hati dia gitu. Padahal 3 bulan je, kalau lama pun berhenti. Ni. Okey. Kenapa kita kena belajar istinja ni? Kenapa ulama-ulama tahu salah satu bab nama dia istinja ni? Sebab najis ni, dia kalau daripada badan manusia, satu dia datang daripada 2 laluan kemaluan. Itu yang kita kata kubul dan dubur. Dia datang dari sini. Jadi syarat dia, nanti kita dulu kita belajar najis kan, lembut, dia cair. Jadi bila dia keluar daripada 2 laluan ni, maka nama najis. Tak kira lah datang daripada lubang kencing ke, datang daripada lubang faraj ke, keputihan keluar daripada faraj ke, dia kata najis. Jadi dia kata najis. Jadi lepas tu nombor 2, lubang lain daripada ni. Kalau datang dari lubang lain, yang najis ada 2 je. Satu, muntah yang kita belajar dulu. Satu lagi, elevasi. Dia kata gitu. Ni lubang lain ni apa? Lain-lain. Mulut, telinga, hidung, apa lagi lah, liang roma ke, apa lagi lubang kat badan. Jadi bila yang keluar daripada 2 kemaluan ini dikatakan najis, ni dipanggil najis. Ni benda yang keluar tu lah. Jadi nak sucikan dia, nak sucikan najis ni, kenalah melalui satu proses nama dia istinja. Bila dia istinja dengan betul, maka jadi suci najis pada badan. Badan ni kemaluan dia lah. Jadi syarat sah solat ni suci daripada najis pada badan satu. A pada badan, B pada pakaian, C pada tempat solat. Jadi pada badan ni lah, antara je pada badan ni, di mana? Di kemaluan tu, di dubur dan kubur tu. Sebab tu ulama dia meletakkan istinja ni, kalau bahasanya kita mudah faham, kita kata cebok lah. Sebab tu belajar cebok ni, dia taruh dalam salah satu bab yang kita mesti belajar dengan betul dalam fiqah. Supaya apa? Nak lepaskan ni. Satu saya kata ada orang belajar semayang, dia terus belajar niat, dia terus belajar. Dia sebenarnya salah lah. Kecuali kalau dia dah mahir bab yang belakang-belakang. Takut istinja dia pun tak betul lah, habis lah. Istinja tak betul, habis lah. Maknanya dia semayang, dia tak suci daripada najis pada badan. Jadi dia langgar syarat sah. Dia bawa masuk najis. Bila dia langgar syarat sah, solat tak sah. Solat tak sah. Dan dia rasa khusyuk, dia rasa apa, solat tak sah. Walaupun dia rasa khusyuk. Kenapa? Dia bawa benda larangan. Sebab tu nak kena belajar daripada bawah ni. Sebab tu kita kena faham mula-mula kenapa kena belajar istinja. Kena belajar istinja. Tu dulu Rasulullah dia lalu ada 2 perkuburan. Dia kata mereka ini sedang disiksa. Salah satunya sebab dia kencing dia
dia cebok tak betul. Sebab tu jaga-jaga lah. Hati-hati benda ni, dia boleh menyebabkan kita kubur. Di samping menyebabkan ibadah kita yang memerlukan suci pada najis, seperti haji, seperti umrah tu, tawaf tu suci najis. Sebab solat ni kalau kita tak belajar betul-betul benda ni, nanti menyebabkan kita telah melanggar satu benda penting, nama dia syarat sah. Kan saya dah kata dulu kan, dia solat ni yang mengesahkan dia ada dua kan. Satu apa? Atau rukun. Rukun ni ada 13. Tu lagi ni syarat. Syarat sah. Syarat sah ni ada berapa? Ada 8. Ni ada 13. Ni rukun solat. Ni mengesahkan dia, ada yang digesahkan daripada rukun. Kalau ni semua sah, ini ada benda tak sah, boleh pakai juga. Kalau ni semua sah, dalam rukun ada benda-benda buat salah, boleh pakai juga. Rukun ni nanti kita belajar. Setelah semua rukun ni ada syarat. Niat ada syarat, rukuk ada syarat. Syarat apa? Syarat yang mengesahkan rukun-rukun ni. Lepas tu benda ni nak kena belajar, banyak sangat nak kena belajar sebenarnya. Banyak benda nak kena belajar. Sebab tu ulama meletakkan benda-benda ni adalah fardu ain. Tak belajar kita berdosa. Tak mungkin orang tak belajar ni dia boleh sembahyang dengan sah. Tak mungkin. Macam mana dulu guru-guru cakap tak mungkin orang tak masuk driving school, tak pernah pegang kereta, dia boleh bawa kereta dengan baik. Tak mungkin. Tak mungkin. Dia mesti belajar. Dia mesti ada orang cakap dengan dia, ni gear 1, gear 2 macam mana. Sebab ni bukan benda tabi'i. Benda tabi'i ni maksud dia macam baby baru lahir, dia tiba dia pandai dia nak menyusu. Dia boleh pandai sedut susu. Tu benda tabi'i. Tapi benda-benda gini dia kena belajar. Lepas tu dia kata kalau Allah tak beri kita kesedaran, kita solat. Lepas tu kita ketipu dengan syaitan. Dia kata tak apa, janji kau solat. Dia kata gitu tau, janji kau solat. Sebenarnya kita tak solat lagi, sebab solat kita sah. Kita belum solat. Tapi dia kata janji kau solat. Tak apa, ada masa kau belajar, janji kau solat. Ada masa belajar, memang tak ada masa. Bila kita ada masa? Tapi sebab mungkin kita tak cari masa, Allah dengan kasih sayang dia bagi kita belajar waktu berjabat. Itu pun tak datang. Habislah. Kalau itu pun tak datang, maknanya bendanya menakutkan lah. Maknanya Allah memang tak nak terima amal kita, sebab itulah dia tak nak bagi kita belajar. Semuanya dia bagi tau. Semuanya ni atas kelulusan dia. Semuanya ni atas approval dia tau. Atas approval dia. Apa-apa yang bergerak ni semua atas kebenaran dia. Jadi kalau kita faham laluan ni, baru kita nampak kenapa ada bab istinja. Okey, ini pembukaan dia. Jadi baru kita faham kenapa kita kena belajar istinja. Okey. Istinja itu, ni kita kata bahasa Arab. Dia kata istinja ni bahasa Arab. Asal maknanya melepaskan diri daripada benda yang mengganggu, atau daripada benda yang geli atau merunsingkan. Maksudnya di sini dalam bahasa Melayu yang kita panggil selalunya adalah bercebok. Cebok ni kalau gayung tu pun ada orang panggil cebok kan, bekas-bekas yang kita ambil air tu ada juga orang panggil cebok. Dalam bahasa Melayu kita panggil cebok, maknanya membersihkan tempat kena najis yang keluar daripada salah satu daripada dua jalan kemaluan. Kalau baju ni kena darah, kita basuh baju ni, kita tak panggil dia istinja. Faham Tangan kena darah, kita basuh tangan ni, kita tak boleh panggil istinja. Istinja ni dia khusus najis yang keluar daripada dua lubang kemaluan. Itu nama dia istinja, keluar dari dua lubang kemaluan. Jadi itu nama dia istinja. Itu kita faham istinja. Kalau orang kata belajar apa istinja ni apa? Istinja ni mudah nak faham, kita cebok lah. Itu paragraf pertama tu dia menceritakan makna. Dari segi bahasa dia, penerangan dia, bahasa Melayu macam mana. Nombor 2, paragraf yang kedua,
dia buat hukum. Apa hukum? Dia susun, kitab ni disusun gitu. Mula makna dah terang. Dah terang hukum. Apa hukumnya? Wajib. Ni wajib apa? Ni wajib syar'i. Wajib syar'i ni wajib pada undang-undang agama. Syar'i ni maknanya undang-undang agama. Wajib syar'i ni maksud dia wajib pada syarak. Maknanya kau tak buat, tak apa berdosa. Wajib pada syarak. Sebab dia ada wajib pada akal. Dia juga ada wajib pada adat. Dia juga ada wajib pada syarak. Wajib pada syarak ni maknanya hukum. Hukum. Yang menghukum tu undang-undang syarak ni. Kalau wajib pada akal ni yang menimbang ni akal. Kalau wajib pada adat yang menimbang ni adat kebiasaan. Tu adat kebiasaan. Okey. Wajib pada apa? Hukumnya wajib pada syarak. Bila wajib? Dengan sebab kencing atau berak. Dia tak ada cakap air kecil, air besar, tak ada. Ni kita lama dia cakap berak terus. Atau keluar benda yang najis. Benda yang najis keluar ni maknanya daripada dua kemaluan lah. Benda yang najis dan keadaan keluarnya. Keadaannya tu, keadaan keluar benda tu basah seperti darah dan sebagainya. Keluar benda yang najis. Najis dia tahulah, tai ke, kencing ke, atau dari situ keluar benda yang basah. Hatta keluar air sekalipun. Keluar air tak ada warna kuning. Keluar macam mana kita minum, macam itu dia keluar. Tapi sebab dia keluar itu adalah cairan, adalah cairan, keadaannya basah, maka itu dipanggil najis. Ada orang kalau dia sakit tak tahulah, dia minum air sirap merah, dia keluar merah. Bukan darah, dia kata macam air sirap ni bukan kencing. Itu najis juga tu. Walaupun tak panggil kencing, tak panggil apa, tapi dia keluar basah, maka dia sebagai najis. Bila keluar itu, jadi wajiblah atas dia untuk melakukan satu pekerjaan, nama dia istinja. Itu nama dia istinja. Jadi jelaslah kenapa kena belajar istinja, saya dah terang ni. Kenapa kena istinja dengan betul? Dia melibatkan satu benda yang besar nama dia solat. Jangan nanti bila ditimbang amal, tengok amal rejected. Tahu, amal semua salah. Waktu tu terkejut besar. Tengok-tengok istinja tak betul. Istinja betul, rukun pula salah. Rukun betul, syarat sah pula langgar. Tutup aurat pula salah dalam sembahyang. Ini yang nak kena tengok baik-baik tu. Sebab tu nak kena buat checklist fardu ain ni, kita faham tak apa-apa yang patut kita belajar. Kalau tak faham, kena pergi belajar. Kena pergi buka kitab, kena cari guru, ajar. Kena cari ustaz-ustazah, ajar. Takut nanti amalan kita ni semua dah masuk longkang sebenarnya. Kita ingat kita semayang. Rupanya dalam buku catatan dia tulis kita ni tidak mengerjakan solat. Sama macam kita orang tak semayang lah. Orang tak semayang. Tapi kita semayang. Kita kata kita semayang. Rupanya dinilai tak semayang. Rupanya fail. Bab istinja. Ni berat. Alat. Okey. Yang paragraf ketiga ni, paragraf orang Melayu kata apa? Perenggan. Allah. Beranak kat sekolah ni payah juga. Perenggan. Perenggan. Perenggan ketiga ni, alat buat bercebok ialah air. Dulu kita belajar bab air. Kalau kita tak belajar bab air, nanti kita salah alat. Tahu, bila alat, najis itu tak terangkat. Najis itu tak suci. Sebab guna salah alat. Dulu guru kata, kita nak angkat benda berat. Tahu manhole, tahu tak manhole? Tahu manhole kan? Mungkin JKR kalau tak tahu manhole tak tahulah. Manhole. Dia turun dari lori. Dia ada alat dia nak angkat. Dia letak tepi jalan. JC9C,
kan macam jenis kan. R2A letak tu jalan. Dia turun daripada lori tu, dia pakai alat. Ingat dia turun dengan tangan dia. Nak tengok tak dia turun pakai apa? Turun pakai apa? Tak apa tengok. Dia turun pakai apa tu? Dia keren. Betul tak? Lori tu dia ada keren di sini tu kadang. Dia turun. Dia tak turun pakai tangan. Kalau salah alat angkat, tak turun dalam benda tu. Kalau turun pun ramai orang cedera. Sebab benda ni berat sangat. Sama macam kita nak basuh najis ni. Kalau alat kita salah, nanti najis tak tanggal. Sebab apa? Cara basuh tak sah. Kita guna alatnya salah. Jenis airnya salah. Lepas tu dulu kita belajar bab air. Kita belajar bab air mutlak. Apa fungsi air mutlak? Suci, menyucikan. Kalau mustakmal, tak boleh basuh najis. Sebab dia suci, tapi tak menyucikan. Lepas tu kita belajar bab air dulu. Lepas tu saya cakap dulu ada orang suruh buat kelas nak belajar bab solat. Saya kata belajar bab air dulu. Saya kata pernah belajar tak sebelum ni? Sebenarnya tak pernah belajar lah. Kat sini tak belajar, dia kata. Sini cuma buat maulud Nabi, amal hijrah, surau kecil ni lah. Bukan surau, dia macam satu tempat rumah yang terkawal. Rumahnya ada gad-gad ni, rumah besar-besar ni. Lepas tu dia ada satu tempat macam recreation lah. Jadi satu sudut tu dia buat macam surau lah. Dia orang tak semalam waktu pun. Tapi kalau ada nak buat Nabi ke apa, dia buat kat situ lah. Jadi dia tanya pernah belajar berkitab? Tak pernah. Saya kata saya tunjuk kitab ni, kita belajar dari sini daripada awal. Lepas tu dia selak. Yang ketua tu kata, oh lama tak nak sampai bab solat ni. Memang lama lah. Dia tengok cara saya ngajar lagi dia pening. Lama dia give up. Give up lah, saya tak boleh buat apa. Bila sampai bab, tak apa, saya cakap tak apa, kau nak masuk bab solat tak apalah, okey, belajar bab solat. Bila sampai syarat sah, dah tak faham, hadas tak faham, najis tak faham. Saya tanya dulu pergi awal, saya tanya kenapa tak nak belajar bab air. Dia kata, alah ustaz, kita bukan guna air sungai, air perigi, air telaga, air laut, kita guna air paip, dia kata. Dia tak payah belajar bab air. Ni salah faham. Dia agama ni, dia tak ada jalan shortcut tau. Dia tak ada jalan shortcut. Dia kena ikut dia punya SOP je. Ni. Tak, kita patutnya belajar, kita kena mahir sebelum kita balik, sepatutnya lah. Tapi mungkin kat sekolah dulu entah apa kita belajar pun kita tak faham. Macam tak belajar kadang-kadang. Waktu ni baru kita belajar, kita kena kejar sikit lah diri kita. Alat itu ialah air atau batu. Maknanya satu air, dua batu, tiga, benda tu ada koma tu. Tiga, benda yang seumpamanya. Seumpama apa? Nya tu apa? Batu lah, bukan air. Jadi alat bersinjak ni, alat nak cebok ni, sama ada kita pakai air, boleh juga kita guna batu, atau benda yang umpama batu. Dia ada watak dan sifat macam batu. Apa watak batu? Daripada benda yang beku. Beku ni keras lah. Apa benda yang keras? Mesti benda yang keras. Kalau benda yang lembut, tak boleh lah. Sebab dia tak ada watak batu. Syarat dia apa? Mesti benda itu beku lah, keras. Lagi suci. Benda tu tak boleh ada najis. Batu tu tak boleh ada tak kucing ke apa benda ke, kita ambil, kita sinjak. Tak boleh lah. Sebab apa? Dia tak lepas syarat suci. Mestilah juga kasap. Kasap ni kesat. Bila kesat, dia boleh tanggalkan tempat yang kena najis. Sebab dia kesat. Maknanya kalau benda licin, tak boleh lah. Kalau guna plastik, tak boleh lah sebab dia licin. Sebab dia bukan umpama batu. Dia tak ada watak batu. Jadi watak batu tadi apa? Keras. Jangan ada najis, suci dan kesat. Dia tiga syarat ni. Dan syarat lain apa? Bukan daripada benda yang dihormati.
Nombor 4, tak boleh ada benda yang dihormati. Nanti kita baca bawah ni apa benda dihormati. Okey. Jadi 4 syarat. 4 syarat, kalau tak dapat air, tak dapat batu, ada lagi satu benda yang dipanggil umpama batu. Apa umpama batu? Syarat dia 4. Tu dia cakap itu sebenarnya tu. Syarat dia 4. Apa? Beku, lagi suci, lagi kasap ni kesat, kasar. Lagi tu yang nombor 4 itu bukan benda dihormati. Jadi kalau kita tengok, kalau kita nak tulis nota, kita boleh tulis macam itulah. Atau dia kena ikut silibus dia, kena belajar satu-satu. Satu, dia kena belajar tadi definasi istinja. Ini dari segi bahasa, menghilangkan sesuatu yang merunsingkan, yang menggelikan, yang mengapakan tadi semua itulah. Lepas tu dari segi istilah, kita ringkaskan dengan nama cebok lah. Lepas tu dia terang hukum. Apa hukum dia? Wajib. Wajib apa? Wajib pada syarak. Syarak apa? Undang-undang agama. Belajar dia kena ikut fact dia. Ni. Kita tahu apa punya kita kena tahu. Kadang kita tak tahu apa yang kita tahu. Dan kita tak tahu apa kita kena tahu. Kita belajar, kita tak nampak. Nanti orang tanya kau dah belajar bab istinja, cebok-cebok ni. Dah. Apa yang kau belajar? Tak, cebok lah. Gitu, gini, gitu. Tak nampak. Wajib pada syarak. Dengan sebab itulah yang dia kata tadi. Kencing, dia cakap berak, dia kata itu. Nombor 3, dia belajar alat. Alat istinja. 1, air. 2, batu. 3, umpama batu. Bukan batu. Umpama apa? Macam batu lah. Apa mat peribahasa mat? Persis. Boy. Itu sama saya dengan nangis tu. Persis batu. Apa ada Melayu punya peribahasa pakai umpama? Perumpamaan. Bukan dalam peribahasa dia panggil perumpamaan. Dia kata wajahmu cantik umpama bulan di langit. Bulan tak cantik sebenarnya. NASA dah tunjuk dah bulan tak cantik, menggerutu. Tu kalau orang kata muka kau macam bulan, yang perasan. Maknanya ada lubang Ada lubang. Ada lubang tu bulan. Bulan ni jauh nampak indah batu. Jadi ini nak dapatkan title umpama batu, dia kena ada 4 syarat. 1, dalam tu dia kata apa? Beku. Lepas tu mesti suci. Lepas tu mesti kasap. Kasap ni kita kata kesat. Atau kita kata kasar. Jangan jadi bengong pula. Kalau kasar kertas pasir boleh pakai. Pakailah. Pakailah nak tahu. Kertas pasir ada nombor-nombor kan? Ada nombor-nombor kan? Ada yang halus, yang kasar. Pakai yang kasar sekali. Nak tahu, lepas tu cakap dengan saya lah. Apa khabar lepas tu? Lepas tu, bukan benda yang suci. Kalau dia menepati 4 syarat ni, maka dia layak dikatakan untuk istinja kerana dia telah mendapat satu title umpama batu. Ini 3 ni nama apa? Nama alat. Belajar kena belajar macam ni.
Nampak jelas. Kenapa tak boleh pakai plastik? Itu alat dia tak kena. Kenapa alat dia tak kena? Sebab dia tak kesat. Kenapa tak boleh pakai buluh? Tak boleh. Sebab dia tak kesat. Boleh tak pakai tai unta kering? Tak boleh sebab dia tak suci. Dia keras. Dia kesat. Tapi tai mana boleh? Tak suci. Tai unta kering. Dia keras, dia kesat. Dia tak bukan benda dihormati. Tapi dia tak suci sebab dia tai. Boleh tak guna batu tembikar? Atau marble? Kenapa tak boleh guna marble? Dia keras. Dia suci. Batu marble, batu marmar. Dia bukan benda dihormati. Tapi dia tak kesat. Boleh tak guna daun yang licin? Tak boleh sebab dia tak kesat. Lepas tu nak kena tengok syarat dia ni. Bila dia ada 4 syarat ni, maka dia layaklah menggantikan batu. Sebab apa? Dia ada watak, dia ada sifat umpama batu. Boleh faham Ni lepas PKP ni otak nak kena hijau sikit. Dah lama tak dengar ceramah agama. Duduk rumah jadi bengong. Hari apa pun tak ingat. Betul, saya buat kelas online setiap 2 hari. Saya tanya, hari apa hari ni? Lupa. Semai Jumaat pun tak ada awal dulu lah. Ni pun semai Jumaat dah mula-mula dah, Alhamdulillah. Okey, ni nama apa? Ni nama alat. Ni nama alat. Betul, alat bersuci ni air. Sebab tu buat air ni kena faham betul-betul. Jangan salah. Jangan silap lah. Nanti kita tak nampak. Dia efek pada beramal. Efek pada sah tak sahnya amalan kita. Tu yang kita bimbang. Maka dia nak uraikan benda-benda ni, benda-benda 4 ni. Tidaklah diluluskan benda cair. Dia cara dia mesti buku. Seperti dia kata air mawar, seperti dia guna cuka. Tak boleh lah. Sebab dia syarat dia kalau nak ganti batu ni mesti keras. Tak boleh. Tidaklah diluluskan juga benda yang najis. Kenapa? Syarat dia kena suci. Seperti apa? Batu yang kena najis. Atau tai unta yang kering. Tai unta yang kering. Dia keras macam batu. Tak boleh lah. Kenapa? Dia tak suci. Tapi dia beku. Dia kesat. Dia bukan benda yang dihormati. Ini yang dihormati, bukan benda yang dihormati. Jadi tapi tak suci. Ya. Dia kena pakai tisu kering. Kena pakai tisu kering. Sebab dia kesat. Boleh pakai tisu boleh. Kalau pakai tisu basah dia tak lepas. Tak lepas. Lagi satu, dia kadang-kadang yang basah ni dia punya air tu bukan air biasa tau, dia ada chemical. Kadang ada bau limau pun ada. Kan? Sama macam baby kita cebok tu. Dia kena spray tau. Dekat tempat tu, spray. Bagi air tu mengalir. Baru lap lagi tu, tarik. Tak boleh ambil tisu basah lagi tu, tak bersih lah. Walaupun baby tu tak semayang dia kata. Tak apa macam tu, tak apa. Tapi kita kena ingat, kalau badan kita ni ada najis, atau dia sebenarnya kalau orang yang mengekalkan wuduk ni, ada dalam kitab kata malaikat rahmat sentiasa hampir dengan dia. Lepas tu kita ni yang eloknya kita kekalkan wuduk. Bukan saja suci daripada najis, tapi suci daripada hadas. Jadi kalau kita dapat, kita kekalkan wuduk. Macam ni kan kita subuh tadi, kita ada wuduk lagi. Lepas tu kan pukul 9 kan kita buang air kecil. Kalau kita yang paling bagus, kita ambil wuduk balik. Tapi kalau nak kena pakai slipper lah. Kan? Kalau kerja pakai kasut ni, nak kena bawa slipper lah. Elok kita kekalkan wuduk.
Ulama kata malaikat rahmat akan sentiasa hampir kat kita. Bila malaikat rahmat sentiasa hampir kat kita, diilhamkan kita pada benda-benda kebaikan. Kita teringat nak buat duha, kita teringat nak zikir, kita teringat tau. Oh, ni aku tak zikir lagi. Kan duha kita ingat nak baca apa, sambil kerja kita boleh baca. Tak ada masalah. Kenapa? Kita kekalkan wuduk. Kita sentiasa rasa diri kita berdosa. Kita tengok orang buat dosa, kita tak ada rasa nak hina orang, kita rasa syukurlah aku tak buat dosa macam dia. Kurang-kurangnya gitu. Dan kita doakan dia. Kenapa? Kita ada wuduk, malaikat rahmat ini mengilhamkan kebaikan. Sebab tu yang baik mengekalkan wuduk ni. Cuba mengekalkan wuduk. Dia kena payah mengekalkan wuduk ni, orang kuat kentut. Kenapa kuat kentut? Kuat makan. Dia punca dia tu lah. Punca dia tu. Jadi cuba kekalkan wuduk. Tidur dalam wuduk. Kalau rasa ada sakit, atau ada orang sakit tak boleh tidur tu apa? Insomnia apa nama tu? Ambil wuduk. Dia menyembuhkan penyakit ni. Rasulullah ni di sunnah dia tidur. Yang pertama, kalau kita tengok senarai, sunnah Rasulullah tidur yang pertama, dia akan tidur dalam wuduk. Orang tidur dalam wuduk ni antara 12 golongan yang didoakan malaikat. Saya dah tulis kata ni kan. Malaikat masuk dalam pakaian dia berkata, wahai Tuhan, dia tidur dalam suci, maka engkau rahmatilah dia dan ampunilah dia. Malaikat doakan dia. Sebab tu kalau nak tidur dengan tenang ni bukan maksud tubuh tak terjaga. Maknanya tak terganggu. Kalau tidur sampai tubuh terjaga, itu bukan tenang. Itu malang. Dia tenang ni, maksud dia tidur sekejap tapi dia ada kualiti yang bagus. Orang kata quality sleep lah. Dia ada kualiti tidur yang betul-betul menyebabkan badan dia dengan izin Allah ni, badan dia segar. Tak adalah terganggu, kena impit lah, kena apalah, mimpi macam-macam, jatuh helikopter lah, apa benda. Pelik-pelik mimpi. Kalau petang tu bergaduh dengan bos, malam tu mimpi pergi ketuk kepala bos. Sampai begitu peringkat tu. Mana jiwa kita kacau. Lepas tu sunnah dia ambil wuduk. Sunnah dia ambil wuduk. InsyaAllah dia boleh tidur dengan baik. Kalau mati tu mati dalam wuduk, mudah-mudahan. Apa tadi? Okey. Tidaklah diluluskan, dia kata sini, benda yang tidak boleh menanggalkan najis seperti tanah yang hancur. Tanah yang berkepal tu, kita pegang sikit dia ceroi. Dia terus. Apa? Itu nama dia tidak beku. Atau benda yang licin, sebab syarat dia mesti kesat. Tak lulus benda licin. Umpama buluh. Oh, jangan pakai buluh. Nak tahu kenapa, pakailah. Parah pakai buluh. Nanti 3 hari nanti duduk miang. Umpama buluh. Atau plastik, kertas plastik. Kertas plastik tak boleh. Kertas plastik tak boleh. Kenapa? Licin. Benda licin ni dia tak boleh tanggalkan benda. Dia tak boleh tanggalkan benda lain sebab dia licin. Kertas plastik. Dan tidak diluluskan juga benda yang dihormati. Sebab syarat tu benda tu mesti bukan benda yang dihormati. Apa benda yang dihormati? Umpama makanan manusia. Umpama roti kering. Roti kering. Lepas tu makanan manusia tu. Roti kering ni dia telah melepasi ciri-ciri lain. Ciri apa? Beku, makanan suci, roti kering ni kesat. Tapi dia benda dihormati. Tak boleh buat sinjak. Makanan ni benda yang dihormati. Lepas tu jangan bali-bali. Tak boleh berdosa. Jangan bali-bali. Jangan bagi anak kecil baru 3 tahun nak makan sendiri taruh mi 1 pinggan. Memang tak habis. Jangan tahu itu. Nanti dia makan sepah-sepah tak habis. Dah sepah-sepah kita pun tak larang nak habis kan. Kita pula jaga makan diet. Jadi benda ni buang. Berdosa lah. Kenapa? Membazir. Membazir. Lepas tu dulu mak-mak kita marah. Akak-akak adik-adik kita ambil beras, jahit batu seremban. Tu batu seremban tak? Tu batu seremban tu. Lepas tu baling-baling kan batu seremban tu kan main baling-balingnya. Mak kata jangan isi beras
nanti beramahal. Mak kita dulu bagi alasan gitulah. Selagi pun tak baik. Benda tu dah lama nanti koyak-koyak jatuh buang kan. Tu membazir. Lepas tu ada orang tukar isi pasir kan, isi pasir tak ada isi beras. Lepas tu saya kadang-kadang tengok orang-orang buat lawak dalam TV ni, kadang-kadang ngeri juga. Pernah tengok dia buat lawak kan, dia pakai baju hitam, tangan ni orang lain kat belakang, depan-depan ni makanan tau, mi, telur, tepung. Jadi yang cakap ni orang lain, yang tangan belakang ni bukan tangan dia, tangan orang lain. Jadi dia buat lawak lah cara nak masak ni. Lepas tu dia ambil lah telur tu, dia baling kat muka kawan ni, dia baling kat depan, tepung. Tengok orang ketawa. Woi, saya tengok ngeri je. Makanan tu, makanan tu dibuang. Dah disebut kan, orang Mali dia saudara setan. Dia boleh buat makanan tu gitu. Kalau orang tak rasa, tak rasalah. Betul tak? Kalau orang rasa, dia rasalah. Ini tak boleh lah. Lawak-lawak macam ni patutnya jangan buat lah. Lelaki pakai baju perempuan, jangan buat tau. Allah laknat atau Allah laknat. Dia boleh duduk stage berapa lama tu. Dia boleh duduk tu, dia tak takut lah. Jangan buat lawak macam tu lah. Allah laknat. Jangan buat benda Allah laknat. Tu bahaya. Tapi orang sekarang dia tak peduli. Dia jadikan benda tu hiburan. Kalau hati kita terhibur dengan benda yang Allah laknat, maknanya hati kita dalam laknat. Hati kita dalam laknat Tuhan. Sebab tu apa benda laknat kita tengok tu seronok. Kalau hati kita dalam rahmat Allah, benda-benda dosa dan laknat, kita tengok kita seksa betul. Kita rasa terseksa. Patutnya gitu lah. Jangan balik-balik lah. Jangan balik-balik. Kalau nak buat potluck ke, nak buat apa, kalau dah lebih tengah hari makan. Macam pagi-pagi ni buat sarapan kan. Kalau pagi ni buat sarapan. Tengah hari kalau ada, tengok nasi pagi lemak pagi tadi makan. Jangan beli kat luar makan. Kalau tidak bawa balik. Bawa balik kan takut petang basi, nak makan. Jangan buang. Kalau buang nanti dikatakan membazir. Ini yang kadang-kadang banyak berlaku dalam majlis-majlis lah. Majlis-majlis pejabat, orang buang makanan. Okey. Kalau benda dihormati tak boleh. Seperti makanan manusia, umpama roti kering yang tiada menjadi arang. Dan seperti makanan jin, umpamanya tulang. Tulang ni makanan jin. Kita ni suka sup tulang. Sup tulang. Cek tengok kita ni ada keturunan kot. Umpama tulang. Tulang tu dia keras. Mungkin ada tulang yang kesat. Dan dia bukan benda najis. Tapi benda dihormati. Kenapa? Dia makanan. Manusia tak makan tulang. Tapi jin makan tulang. Jin makan tulang. Saya teringat dulu, saya cakap dulu kan, Ustaz apa tu, Ahmad Muhammad dah meninggal lah. Dia meninggal umur dia dekat 90. Dululah awal 90-an saya belajar dengan dia Sabilal Muhtadin. Bila cerita bab ni, dia cerita pengalaman dia. Dia kata ada sepasang suami isteri ada baby. Baby dia ni letak je atas tilam menangis. Dia ada katil lah dalam rumah ni. Letak je atas katil menangis. Dia kata letak katil lain tak menangis. Katil ni dia menangis. Jadi pasangan ni pelik, kenapa katil ni menangis? Katil dia ada 2 orang anak. 2 orang anak ni umur 5 tahun. Tapi yang baby yang baru lahir tu menangis. Ada panggil ustaz ni. So ustaz ni baca doa kat rumah lah. Ustaz dia kata katil mana yang dia menangis? Katil ni. Ustaz kata buka katil ni. Dibuka. Dekat bawah katil ni ada tulang ayam. Tulang ayam, anak dia yang 5 tahun ni makan. Tak dalam bilik. Tak tahulah macam mana boleh jatuh kan. Agak nak makan, nak tahu bawa silam ke apa benda ke. Bawah katil. Ni ustaz cerita lah. Lepas tu dia kata ni kemas ni, buang. Tu tulang ni buang. Sejak buang tu barulah baby tak menangis. Ni dia cerita kami ni. Kenapa? Jin cari tempat makan dia. Tapi makan tu sambil gurau dengan baby tu katnya kot. Sambil agak-agak baby tu kecil, tak tahu betul tak? Tu yang baby tu nangis, tak henti kat katil tu. Dia cakap lah. Lepas tu dia masa dia ngajar kami, dia kata tulang ni jangan simpan semalaman dekat rumah. Termasuk juga sampah. Tu sampah-sampah makanan ni jangan simpan. Kita maghrib tu kita buang. Jangan sampai besok pagi dia ada dekat tong sampah dekat dapur. Okay, tak bagus.
Tak bagus itu. Dan ni ustaz ni pesan gitulah. Saya tu sampaikan cerita dia je. Terutama benda tulang jangan. Dia kata gitu. Okey. Umpama tulang sekalipun sudah hangus, tiada didulukan juga bercebok dengan tulang yang dah hangus tu, kerana masih menjadi makanan jin. Kita makan ikan bakar, tulang jin makan tulang bakar agaknya. Mana kita tahu. Jin ni dia makan tulang, dia makan asap. Dia dua benda ni. Lepas tu kalau isap rokok, berhenti isap rokok, nanti jadi jin. Okey. Bercebok dengannya kerana masih menjadi makanan jin. Okey. Ada pun makanan binatang seperti rumput kering dan sebagainya. Umpama kertas tisu harus dibuat bercebok dengannya. Itu dia kata kertas tisu tu boleh. Tapi mesti kertas tisu yang tebal lah. Supaya dia jadi keras. Jadi keras. Sebab tu sunat kita ni bila buang air, sunat kita menyediakan alat untuk bersuci dulu baru buang air. Maknanya kalau kita masuk tandas, kita pastikan ada air dulu. Terutama tandas dekat luar. Tandas dekat rumah kita tahulah. Tandas dekat luar. Kalau rumah kita tak ada tangki, ada rumah dia direct ambil daripada luar, terus masuk pipe. Ini pun nak kena cek dulu. Buka sikit ada air, baru eloknya kita tadah. Jadi kalau tandas kat luar, sunat kita menyediakan alat dulu. Maksudnya kalau tandas kat luar, kadang-kadang tandas ni dia tak ada baldi. Kita buka air dulu, ada air tak? Baru nak berak, kalau nak kencing, buang air kecil ni, kalau tak cebok, masalah dia kecil je. Sebab tu nama dia buang air kecil. Kalau buang air besar, tak ada air, ni masalah besar. Ini besar punya masalah. Jerit-jerit dalam tandas, orang jangan tandas tu, air tak ada lah bang, tunggu dia tengah naik. Tunggulah setengah jam air tengah naik. Tangki tak ada air. Lepas tu sunat apa? Menyediakan alat. Dan kita kata gitu sunat menyediakan alat dulu, baru buang air. Lepas tu kena buka air. Nak kena cek ada air tak ada air. Terutama tandas-tandas yang dekat luar lah. Lepas tu kalau kita pergi ada negara yang dalam tandas tak ada pipe, dia panggil apa, dry toilet. Kalau kat Europe banyak, bukan kat Europe, kat Singapura pun banyak. Hati-hati. Kadang-kadang ada 5 toilet, yang ujung dia ada pipe. Selalu yang ada pipe ni yang menyangkung. Yang 4 dia tak ada pipe. Sebab tu nak buang air memang tak ada pipe, dia ada bangkuk je. Atau kita masuk, kita nampak dekat sink ada botol mineral tau. Ada orang tinggalkan botol mineral, itu tandanya dalam bilik air memang tak ada pipe. Sebab tu nak kena hati-hati lah. Tak sama negara kita dengan orang. Kalau dekat Europe, kita nak masuk toilet, dia pakai ceiling kan. Dia pakai ceiling. Yang best ni ceiling tu nanti dia keluar receipt, kita masuk, kita keluar receipt tu dia boleh tebus dengan air mineral. Nak bawa apa dia keluar, betul tak? Jadi kita bawa air dulu baru masuk toilet. Dekat petrol pump dia orang yang saya pernah pergi, saya tengok lah, tak ada pipe dalam tandas. Dia ada pipe dekat sink ni lah. Kita kena bawa air kat dalam. Waktu kalau nak buang air besar, kena cari masjid ke apa lah. Kalau kat situ agak susah, agak payah. Tu kalau musafir dengan negara yang bukan Islam ni, kena bersiap sedia, kena belajar lah cara ambil wudu, pakai spray apa semua, kena belajar. Tidak susah ni, nak beribadah susah. Memadailah. Dia cerita cara-cara ni lah. Memadailah maknanya sahlah, cukuplah bercebok itu dengan air sahaja. Tak payah batu, tak payah. Tak payah pakai umpam batu, tak payah. Cebok dengan air saja. Memadailah. Atau dengan 3 butir batu saja. Atau dengan 3 penjuru saja. Sekira-kiranya bersih dengan dia, hilang air najis. Sekiranya tidak bersih dengan 3 butir,
atau 3 penjuru, hendaklah ditambah lagi beberapa butir hingga bersih. Lepas itu jadikan bilangannya ganjil. Umpama telah bersih dengan 4, tambah 1 lagi jadi 5. Dia cara dia gitu. Ni kalau pakai batu lah. Tapi selalu orang kalau kat rumah tak pakai batu. Kalau ini kalau berlaku dekat luar, dia kalau pakai batu, dia boleh guna 3 butir. 1, 2, 3. Kalau 3 ni kita rasa macam tak bersih, kita boleh pakai 4. Kalau yang 4 ni bersih, kita mesti campur lagi 1, jadi 5. Berhenti kat sini. Kalau 5 tak bersih, kita kata tak bersih ni, kita campur 6. Tapi tak boleh berhenti dekat 6. Kena berhenti dekat 7. Kurang-kurangnya kat sini. Ini minimum. Ini minimum. 3. Ini minimum. Kalau 3 dah bersih, okey. Kalau 4 dah bersih, jadi 5. Kalau 5 dah bersih, okey. Kalau 5 tak bersih, jadi 6. Lepas tu, jadikan 7. Atau 3 penjuru. Ni batunya jenis macam ni lah, ada penjuru ni. Ni 1. Ni 2. Ni 3. Kalau butir, ni 1 butir. Ni 2, ni 3. Jadi kalau 3 penjuru ni, dia dah bersih, okey. Kalau tak bersih, guna penjuru yang keempat pada batu yang lain lah. Ni kalau 3 penjuru. Kalau batu ada 4 penjuru, tak apalah, gunalah 4. Kalau batu macam tu. Dia jadi 4 lah. 2, 3, 4. Kalau 4 dah bersih, kena tambah lagi 1. Sama ada tambah 1 butir 5, atau ambil lah batu-batu mana penjuru 5, berhenti kat sini. Mana 5 penjuru. Kalau macam ni, 1, 2, 3, 4. Lepas tu sambung kat 5. Ini dah bersih, tapi kena sambung kat sini. Ni 5 penjuru. Sama ada nak guna butir, atau ini selalunya kalau batu macam ni, batu sungai lah. Ni selalunya batu sungai. Batu-batu sungai. Dulu saya ingat dulu guru saya dulu kan, arwah Ustaz Mano dulu. Saya tak tahulah ini isteri dia ke atau anak dia, saya tak ingat dulu. Masa kami tengah belajar dengan dia 4 tahun, dia meninggal. Lepas tu rupanya dia ada pesan, kubur dia ni letak batu sungai. Letak batu sungai. Jadi hari yang kita buat tahlil tu, ada seorang-seorang daripada kami yang budak-budak yang tua ni. Dulu kalau belajar kat kelas dia 20 lebih ni kira orang tua lah. Sebab banyak belajar ni budak 18-19 tahun. Saya masa tu 20 lebih, kira orang tua lah. Kami jadi AJK kelas dulu. Jadi dipanggil anak dia yang sulung tu. Masa tu anak dia sulung tu dah jam 4 tu. Anak dia ambil batu, baca Fatihah kat batu tu. Baca Fatihah, letak 7 butir tu. Batu dia orang letak di kubur arwah ni lah. Rupanya bapak dia pesan. Batu kat kubur ni dia kata pesan letak batu sungai. Sungai. Okey. Ni 5 sama 3 begitu. Jadi kita faham lah. Kita kena belajar ni tau. Kita tak tahu negara kita ni takut apa-apa satu hari nanti jadi macam mana kan. Jadi perang ke apa, kita pun tak tahu. Besok air susah ke apa benda ke, kita tak tahu. Jadi bila kita belajar gini, kita tahu apa nak buat. Kita tahu apa nak buat. Sebab kalau kita tak istinja, badan kita ada najis, kita solat jugalah. Kalau tak ada batu, tak ada air. Tapi kita kena qadha lah nanti. Sebab kita dikatakan solat hormati waktu. Tapi kalau kita tahu ada batu ada, maknanya sah lah solat kita. Tak payahlah kita qadha. Qadha yang ada ni pun banyak lagi tak buat. Lepas tu tak boleh lagi dah tinggal semayang.
Sebab empat mazhab ulama kata qada ni wajib, kena qada. Sebelum mati kena habiskan qada. Tu kena ingat berapa lama tak sembahyang, kena qada. Sebab ada mazhab-mazhab yang kata tak boleh sembahyang sunat kalau qada tak habis. Ada pendapat yang kata gitu. Beratnya qada sembahyang ni. Okey. Yang eloknya, yang afdal macam mana? Bercebok itu mula-mula dikesat dengan kertas tisu, kemudian diikuti dengan air. Itu lagi elok. Dia kata gitu. Jika hendak pakai satu saja, nak pakai satu alat saja, maka dengan airlah lebih elok, kerana air itu menghilangkan ain. Ain ni maknanya rupa najis tu, bau najis tu, dan bekas-bekasnya sekali. Okey, nanti kita sambung. Bercebok dengan batu ni ada syarat dia. Lepas tu kita terus masuk adab buang air, insya-Allah. Okey, tuan-tuan, nanti kita jumpa lah, macam biasa. Tengok giliran kitab tu apa, kita baca kitab tu lah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asril insana lafi khusr alladziina aamanu wa 'amilus solihati tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ampun maaf semua, pasti banyak kekurangan. Wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.